Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fi hadzal yaum سنواصل الدرس اليوم في قسم النحو تحت الموضوع لكن. ما هو التعريف للكن؟ لكن بمعنى tetapi. لكن أيضا adalah berperanan seperti inna wa akhawatuha, iaitu berfungsi menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya. Saya ulang sekali lagi, fungsinya ialah menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya. Dan seterusnya antara syaratnya ialah mesti jumlah ismiyah, tidak boleh jumlah fi'liyah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh. Misal, at-talibu najihun. Di mana kita nak tambah kalimah lakinna, iaitu selepas jumlah mufidah. Makna kata, untuk menambah lakinna, dia mesti ada dua ayat. Contohnya, at-talibu najihun walakinna sadiqahu fashilun. Maksudnya ialah pelajar itu adalah orang yang berjaya, dan tetapi rakannya itu seorang yang gagal. Berdasarkan ayat ini kita lihat ada dua ayat di dalam jumlah tersebut yang membawa maksud perkataan sebaliknya. Sebab itu digunakan perkataan tetapi. Kita lihat, lakinna, selepas sahaja perkataan lakinna, kita sebut sebagai isim lakinna, yang mana kalimahnya sadiqa. Hu itu adalah dhamir, hu itu tidak termasuk. Perkataannya ialah sadiqa. Perhatikan baris qa tersebut. Namanya ialah isim lakinna, hukumnya adalah mansub bil fathah. Sebab itu dibaca sadiqa. Selepas isim lakinna adalah kalimahnya fashilun, disebut sebagai khabar lakinna. Khabar lakinna hukumnya ialah marfu' bid dhammah. Perhatikan sekali lagi, apabila adanya sahaja lakinna, selepas itu adalah namanya isim lakinna. Dan selepas daripada itu ialah khabar lakinna. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, kita lihat kepada contoh berikut. Contoh yang pertama ialah at-tullabu mutaakhiruna walakinna al-muallimaini mubakkirani. Perlu diingat, apabila datang sahaja lakinna, kita kena ingat bahawa lakinna berperanan menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya. Oleh itu, selepas sahaja lakinna, namanya ialah isim lakinna. Kalimah yang diwarnakan biru itu, al-muallimaini, dua orang guru. Maka hukumnya adalah mansub bil ya. Limadha bil ya? Li'annahu musanna, kerana merujuk kepada dua orang guru. Selepas sahaja isim lakinna, mubakkirani, itu adalah disebut sebagai khabar lakinna. Maka apakah hukumnya? Khabar lakinna hukumnya adalah sentiasa marfu' bil alif. Limadha bil alif?
li'annahu musanna. Kenapa ada alif? Kerana merujuk kepada dua orang guru yang awal itu. Seterusnya, contoh yang kedua, at-tullabu mutaakhiruna walakinna al-muallimina mubakkiruna. Pelajar-pelajar lelaki itu lewat, dan tetapi guru-guru lelaki itu awal. Mudah sahaja, apabila datang sahaja lakinna, maka selepasnya itu kita sebut sebagai isim lakinna. Maka hukumnya sentiasa mansub bil ya. Limadza bil ya? Li'annahu jama' muzakkar salim. Pelajar-pelajar lelaki itu lewat, dan tetapi guru-guru itu awal. Merujuk kepada guru itu ramai. Mubakkiruna, selepas sahaja isim lakinna, mubakkiruna itu kita sebut sebagai khabar lakinna. Apakah hukumnya? Hukumnya sentiasa marfu' bil waw. Limadza bil waw? Li'annahu jama' muzakkar salim. Merujuk kepada ramai guru-guru itu yang datang awal tadi. Contoh yang ketiga ialah at-tullabu mutaakhiruna walakinna al-muallimati mubakkiratun. Maksudnya ialah pelajar-pelajar lelaki itu lewat, dan tetapi guru-guru perempuan itu awal. Selepas sahaja lakinna, maka kita sebut sebagai isim lakinna. Hukumnya adalah sentiasa mansub bil kasrah. Limadza bil kasrah? Li'annahu jama' muannas salim. Merujuk kepada guru perempuan. Apabila guru-guru perempuan, jamak guru perempuan, jamak muannas salim, maka hukumnya adalah mansub bil kasrah. Selepas daripada isim lakinna, namanya ialah khabar lakinna. Hukumnya adalah marfu' bid dhammah. Limadza bid dhammah? Li'annahu jama' muannas salim. Kalau marfu', maka dia akan menjadi bid dhammah. Kalau mansub, bagi jamak muannas salim adalah bil kasrah. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, perhatikan dan cuba salin contoh ini, kerana ini contoh yang berguna dan contoh yang mudah untuk diingati. Apabila murid-murid sekalian membaca teks tanpa baris, maka kita sudah tahu bagaimana untuk membaca baris dengan betul. Dan juga apabila soalan meminta kita membina ayat, maka ini adalah contoh-contoh ayat yang boleh dibina dan paling mudah untuk diingati. Seterusnya ialah sebelum ini kita telah pelajari berkaitan dengan sora dan juga lakinna. Di dalam buku teks tingkatan 5, tajuk ini digabungkan sekali. Kerana apa? Kerana dia berkait rapat. Perhatikan, sekarang ini saya menyediakan satu jadual untuk murid-murid sekalian memahami apakah perbezaan bagi sora dan juga lakinna. Jika sara, hukumnya adalah sentiasa marfu' bagi isim sara. Manakala untuk isim lakinna, maka sentiasa mansub. Seterusnya yang kedua ialah apabila khabar sara, dia akan sentiasa mansub. Dan seterusnya apabila khabar lakinna, sentiasa marfu'. Perhatikan, mereka ini ialah tidak sama dan saling berlawanan dari sudut hukumnya. Perbezaan yang ketiga ialah sara ini memadai ayat yang pendek, sekadar mempunyai mubtada' dan khabar. Boleh dibina dan boleh dimasukkan perkataan sara di dalamnya. Manakala kalau lakinna ini ayatnya sedikit panjang dan mempunyai dua jumlah mufidah di dalamnya. Dan perkataan lakinna itu berada
di tengah-tengah. Contoh ayat, Sara at-talibu mujtahidan. Perhatikan, nampak tak ayatnya pendek dan sara berada di awal. Hukumnya ialah isim sara menjadi marfu' at-talibu, manakala khabar sara menjadi mansub, dibaca mujtahidan. Manakala contoh bagi lakinna, kita lihat perbezaannya, ayatnya panjang sedikit dan mempunyai dua jumlah mufidah. Perhatikan ayat, at-talibu najihun walakinna sadiqahu fashilun. Maka perkataan lakinna itu diletakkan di tengah-tengah. Barulah boleh dibina ayat satu lagi. Selepas sahaja ayat lakinna, maka dia akan menjadi isim lakinna, iaitu hukumnya adalah mansub. Sebab itu dibaca sadiqa. Seterusnya ialah fashilun. Kenapa dibaca fashilun? Kerana itu adalah khabar lakinna dan mesti dibaca dengan marfu'. Murid-murid sekalian, ini adalah nota ringkasan yang paling penting untuk kita murajaah bersama, supaya kita memahami apakah perbezaan di antara sara dan juga lakinna. Dan yang terakhir ialah, murid-murid sekalian, sila jawab soalan ini, iaitu ain isim lakinna ma'a khabariha fil jumalil atiyah. Sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.